أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم زدنا إيمانا صادقا وعلما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا طيبا وصبرا جميلا اللهم أصلح لنا ديننا وعصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أما بعد Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang Allah masih memberi peluang untuk kita menjalankan kewajipan kita selaku seorang hamba kepada Allah yang beriman kepadanya dan yakin dengan agamanya. Alhamdulillah, tidak sama dengan saudara kita yang mereka juga orang Islam, menjadi hamba kepada Allah, beriman kepadanya, tapi mereka tidak boleh hak-hak yang sepenuhnya atau hak-hak separuhnya dalam nak menjalankan agama ajarannya di atas bumi, muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Semacam yang sama kita mengetahui, iaitu saudara-saudara kita orang Islam di Rohingya atau di Arakan di Burma, bagi orang yang mengikuti berita kejadian terbaru sekali, iaitu mereka adalah dizalim, dibuat nyanyo, ditindas dengan seburuk-buruknya penindasan yang jari kita nak lihat macam ni, di mana kita sama-sama lihat rumah mereka dibakar, bahkan jasad mereka juga dibakar, tubuh badan mereka juga dibakar dengan api, anak-anak mereka juga dibuat dengan sezalim-zalimnya, orang perempuan dirogol, dizina dan sebagainya. Na'udzubillahi min zalik. Itu sebahagian daripada umat Islam kita yang mustad'afin, qalilum mustad'afuna fil ard. Bilangan mereka sedikit, aqalliyah dia panggil, orang minoriti, orang bilangan sikit hidup di dalam negeri yang bukan Islam. Tapi orang bukan Islam, pemerintah bukan Islam tak serupa dengan pemerintah yang lain. Semacam negeri kita ni, kita tak, alhamdulillah, walaupun bukan Islam tapi sikit banyak kita dapat menikmati dengan hak-hak beragama dan hak menjalankan agama, nak semaya, nak mengaji, nak melalui speaker, nak buat perhimpunan, nak ceramah, nak mengaji, nak gapo lagi, banyak-banyak, nak buka sekolah. Nah, berapa banyak sekolah tumbuh macam kulak di tempat kita, sekolah agama, sekolah pondok, sekolah tadika, sekolah qiraah, macam-macam tumbuh. Alhamdulillah, kita berdoa kepada Allah semoga Tuhan menjaga
kebebasan dan hak-hak yang diberi oleh sebahagian manusia kepada kita. Alhamdulillah. Bila itu saudara ahli majlis ilmi dan pengikut sekian, bagaimana kita nak buat bila saudara kita kena tindas, kita jauh daripada mereka? Maka agama Islam kita mengajar beberapa ajaran Islam untuk saudara-saudara yang seagama dengan mereka, sesaudara dengan mereka. Dan bagaimana pula kita pandang pada orang yang membuat zalim. Kalau dulu kerajaan bermula kerajaan tentera panggil, kerajaan tahan, mereka cara kuku besi, cara fadidkan. Bila ni ya ubah dah, pilihan raya dan menjadi kerajaan, bukan kerajaan tentera, dak kerajaan biasa, kerajaan rakyat, dipilih oleh rakyat. Tapi polisi dia, nayubai dia tak ubah. Supaya tu nayubai terhadap orang Islam di Rohingya. Nayubai lain tak apalah, nayubai terhadap orang Islam Rohingya tidak beza dengan hak dulu yang berkuku besi dan yang baru yang berdemokrasi. Sama percaya pertandingan fadikan sama tindakan nayubai mereka terhadap sebahagian rakyat dia juga yang dia tidak mengaku kata rakyat dia, tapi dia beragama Islam. Apakah mereka buat terhadap orang-orang Islam yang lebih kejam, ganas daripada binatang lagi? Kalau binatang anjing seka, orang kata anjing lah ni masuk go, kena bayar, kena perap, perap duit, kerana ada undang-undang sakut paut dengan binatang. Tapi ini bukan binatang, manusia. Manusia dia tak serupa dengan binatang. Kalau orang kata serupa, orang tu akal dia tak cukup, akal dia tak sempurna. Tengok orang seperti binatang, seperti kucing, seperti itik, ayam itik, lembu kubang. Itu nak ayat kata, maknanya kalau orang mana-mana yang buat terhadap manusia secara begitu ganas yang tidak turut undang-undang, ya kena ada undang. Orang curi lagu mana, kalau Islam kena kat tangan, kalau cukup nisak dia. Kalau undang-undang lain dia perak ke, beguk ke, tak apa. We ada mahkamah, we ada kotmai yang kita nak lakukan, ambil tindakan terhadap orang salah. Pas dia salah gapo, dia duk galau, duk cocok, duk tanik, duk semaya, duk mengaji, duk baik. Itu kalau salah dia. Jadi tidak lain sepuang Tuhan wayak dalam Al-Quranul Karim. Yang Tuhan wayak hak ribu-ribu tahun dulu, klik mari pula tayar semula pula dalam dunia kemanusiaan. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Mereka tidak denda terhadap orang-orang yang mereka buat zalim. Ini panggil ashabul ukhdud, yang kita biasa dengar dah mengaji dah. Makna tua-tua parit yang dia gali parit buh api, kemudian nak lepas masuk orang-orang yang beriman kepada Allah. Apa oleh mereka buat begitu? Wa ma naqamu minhum, mereka tidak denda terhadap orang-orang yang mereka buat jahat, buat zalim, illa an yu'minu billahil azizil hamid, kecuali kerana mereka beriman dengan Allah yang maha gagah lagi maha terpuji. Tu ya, sebab iman ya. Itu nak ayat atau orang denda kepada iman. Iman lawan ke apa? Kufur yang duk denda. Kufur diri tak denda. Orang yang memakai kekufuran tu dalam diri dia, kekufuran yang melampau, itulah hak dendanya.
Kufur banyak. Orang duk kufur duk ala dia, orang manusia tu ramai atas dunia ni. Lebih ramai orang ada email lagi, tapi kufur yang ada radak dia, ada pekat dia. Ini kufur rendah sikit boleh saing. Kalau orang yang ada kapung mana, apa mana, orang Islam dengan orang Buza duk boleh ada apa? Kerana kufur dia, radak dia biasa. Orang Islam pun, email dia pun sederhana, tak ada melampau panggil. Tu dia boleh duk sama radak dia boleh duk. Hak ni melampau, email pun melampau, kepahaman melampau, fikiran melampau. Email tinggi tak apa, fikiran tu mari situlah. Panggil pelampau ni mari pada fikiran. Faham Islam, faham jihad salah tak kena, lajak tak menyebabkan panggil rusak atas dunia ni. Wa ma naqamu minhum, tak ada denda buku lain dah. Mereka kerana mereka beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu kita mari ambil pengajaran daripada kejadian. Ini satu apa ni? Satu contoh. Bersiri lah, bersiri dah semua. Tu. Ini cabab tineng, cabab tisong, cabab tisang. Kerang tineng, kerang tisong, kerang tisang. Dulu dia di mana? Di Busnah dulu. Juga macam ni juga. Dibakar, ditikai, dikatok, digoda, diratung, dirogo, ditahuk, macam-macam. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Akan ada lagi ayat ni boleh masuk lagi dengan beberapa kejadian masa depan ni dalam tanggapan kita lah. Kerana dunia di dalam sirak, dalam pertarungan belawai panggil fitnah, banyak timbul fitnah. Maka bagaimana kita terhadap dua-dua, satu terhadap orang yang buat zalim, kita kena usaha unsur akhaka zaliman au mazluman. Mengikut Nabi, dia suruh kita tolong orang zalim pun kena tolong juga. Jangan tahu kena zalim hak tu mesti dah. Sebab tu sahabat tanya, orang zalim, orang kena zalim kita tahu dah ya Rasulullah, kita kena tolong bantu dia. Orang zalim nak buat lagu mana tolong dia, kau sedak ke dia lah. Makna kita winasihat, minta lari dia jangan buat zalim, terutama dia manusia juga. Islam ni ambil berat dengan kemanusiaan. Manusia tam penuh dalam Islam. Hak-hak kemanusiaan ada belum pada bangsa-bangsa bersatu, dia perekat lagi. Dulu ada tu lagi. Nabi SAW waktu dia nak mati, duk baca khutbah di Arafah, dia perekat dah. Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum. Sesungguhnya darah-darah kamu, harta benda kamu dan kehormatan-kehormatan kamu haram tah kamu nak melanggar dan nak mencerobohi, nak lambat maidan. Sebab apa? Dia manusia, kita manusia, walaupun dia agama lain, tapi asasnya manusia. Kalau dalam Islam ni sama-sama daripada tok ada kita. Masih itu berlaku. La fadla li arabiyyin ala a'jamiyyin wala a'jamiyyin ala arabiyyin illa bittaqwa. Sama berlaku, tidak ada orang Arab lebih pada orang ajam yang bukan Arab, dan orang ajam lebih atas orang Arab, kecuali dengan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dasar Islam, dasar sitik manusia cuma, dasar asas-asas kemanusiaan. Dia kafir tak apa, kita Islam, kita kena tolong dia. La yanhakumullah, Tuhan tak larang, kalau tak perang, tak lawan kita, tak bunuh kita, kita boleh buat baik pada dia. Kalau dia bukan kafir yang berbentuk harbi, nak perang mata-mata kepada orang Islam, itu tak boleh.
Islam jangan kata manusia, binatang pun Islam dia ambil wakil. Kalau dari segi bab undang-undang fiqh ni orang bagi dua. Undang-undang Islam fiqh ni gapo dia tujuan dia? Satu, nak faham hukum-hukum yang hubungi dengan manusia dengan Tuhannya. Semaya misalnya nak faham supaya kita ngaji saat ni. Itu hubungi kita dengan Tuhan kita. Semaya lagu mana hak kena, semaya lagu mana hak diterima. Dan iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iman masuk dalam akidah. Tapi segi fiqh kod mai ni panggil kata membina hubungan antara hamba dengan Tuhannya. Di segi beribadat, di segi apa-apa yang kita kena buat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keduanya hubungi sesama manusia, hamba dengan hamba. Di segi muamalah, munakahah, nikah kahwin, nikah apa yang nikah manusia. Islam ada hukum, ada hukum. Nikah lagu mana, cara dia, rukun dia, syarak dia, adab dia lagu mana. So lagi dia tak ada buh. Hubungan manusia dengan yang lain, lain daripada Allah, lain daripada sesama manusia, iaitu hubungan dengan binatang, dengan makhluk-makhluk yang lain. Dengan angin pun ada hubungan kita. Ada kod mai, tapi kod mai dia tak serupa dengan awak ibadat. Kod mai tak serupa nikah kahwin jual beli muamalah tu dah. Hubungannya jangan kita buat sesuatu yang merosakkan terhadap yang lain, sama ada dengan perkataan kita atau dengan perbuatan kita. Angin hibuk mari, hari kita maki, nanti angin ni mari derah habis pohon-pohon getah. Tu tak boleh. Umuh nak duk tak boleh. Pandang-pandang mari tu tak boleh. Sabu panggil, maki tak boleh. Undang-undang ada undang-undang. Haram tu undang-undang. Dia haram dosa. Itu dengan makhluk lain. Oh, matahari panas, apa panas itu lalu. Tu. Jadi duk maki pada makhluk-makhluk Tuhan dengan tidak tahu tujuan yang Tuhan jadi. Hak lebih jelas pada tu lagi binatang. Kita ayat sama dah kata orang masuk syurga dengan sebab seekor anjing. Orang lelaki, orang perempuan pelacur, orang berzina dah, dosa besar dah, neraka dah. Tapi kerana dia ada sifat manusiatam, kemanusiaan, kebinatangan, sifat yang wasa kasih belah kepada makhluk Tuhan, tak kira lah binatang manusia. Dia cetuh sikit dalam hati kita, anjing ni dahaga air macam aku dahaga juga. Buat sama situ je. Walaupun dia binatang manusia tak sama, tapi sama dari segi keperluan hidup dia. Kata minum air dia mati ke tak? Boleh jadi dia mati anjing. Kerana dia dahaga, tak ada. Dia cari air mana? Dia cari air mana di padang pasir? Tu pun orang lelaki dengan takdir tu hewi pada dia, witemung telaga. Dia ambil kasut dia, cadak air nak minum diri dia. Tapi bila kalau nampak menatih anjing, maka dia minum. Dia tengok ada sifat kasih belah, sifat rahmat ada diri dia. Nata dia ada rahmat. Nata wanok rima bakang sebakan-bakan rima singa, bila dia tubik anak dia mari jela anak dia, kasih sayang anak dia. Itu menata bakang. Nak yang kata dalam Islam tinggi. Lepas tu pula orang yang tidak kasih belah pada menata, kita tahu ada, iaitu auzibatim ra'atun finnar, diseksa, masuk neraka. Dalam neraka seorang perempuan yang dia menyeksakan kurung kucing tidak memberi makan. Kalau dia lepas
Mungkin apa ni kucing tu boleh makan sisa-sisa bekas-bekas hak lebih-lebih daripada orang makan, atau makan upuk-upuk randang kayu, pokok kayu, dia boleh hidup lagi. Tapi ni dia kurung sampai mati. Uzibat, diseksa sampai dalam neraka dia. Tu nak ayat tingginya kemanusiaan di dalam Islam. Kemanusiaan artinya kasih belah kepada orang lain, yang lain. Tak kira yang lain, sama ada manusia, sama ada binatang, kena ada sifat kasih belah. Itu dalam Islam kita, itu dalam Islam kita tinggi. Bila Islam gitu tinggi, kita apa kena bersifat macam hak Nabi tu ayat tu. Wasaksia kucing main makan nasi rumah kita pun tak apa, yang duk katak dia, lepas dia, habuai dia, rezeki dia terlepas dia. Kita cari hak lain pula, yang duk marah teruk-teruk pada dia, yang duk wadai pada dia. Mungkin kita semaya dah, puasa dah, maya qiyamul lail dah, sedekah dah, tapi dengan sebab sikit sebab kucing saat ni mungkin kita masuk neraka. Boleh jadi. Ya kes tak banyak masuk surga, ada tu hewan contoh macam bila masuk surga dengan sebab apa? Sebab maya sunat, maya 2 rakaat sunat selepas wuduk ya. Nabi duk dengar dalam surga selipar duk bunyi sereh. Bila Nabi klik mari Isra Mi'raj, mari tanya, mu buat gapo tu Abu Bakar? Aku tak ingat kata. Aku buat gapo tak ingat, hak benda molek-molek, hak wasa menunjuk, boleh nak tunjuk kau orang, boleh nak ayat kau, boleh nak ajar kau orang. Tak ada buat apa. Cuba ingat molek. Oh, tak ada apa. Ya, aku ni ambil semaya, lepas ambil semaya sunat 2 rakaat tu. Hanya tu, bukan fardu. Bukan maya Jumaat di masjid 5 waktu sebab masuk syurga sikitnya. Ni bukan lagi kita ajar kita tak seri semaya semaya Jumaat dah lama faham gitu, tak semaya Jumaat. Kalau dak semaya acak sengaja jatuh semaya nak pergi semaya, nak semaya sunat wudu. Tak boleh. Tu kisah bagi bila nak ayat tu sikit sebabnya boleh masuk syurga tu. Jadi kita kena mari kepahaman mengenai sikap kita terhadap satu ada orang zalim. Unsur akhaka zaliman. Nasihat dia boleh buat agama mana hak tak ada mudarat pada kita, maka kita buat. Macam lah ni orang duk pergi berlarak dapat kedutaan Malaysia dia buat cara dia, Indonesia buat cara dia, di Thailand dibakar buat cara dia. No ayat tu suruh wuti jangan buat dia manusia juga. Tu sia ke dia. Tak ada negeri pada dia, tak ada sancak pada dia, kebangsaan pada dia, tak ada bab percacung, tak apa, jangan buat gapo dia. Kalau jahat tak apa, jahat sungguh ambillah buat, ambillah tindakan yang munasabah, jangan teruk-teruk. Kau dah tu cukup dah. Bukan nanti duk bakar, bukan nanti duk tikai, duk semelah, supaya semelah lembu tu dah. Hak tu panggil kejam. Orang buat tu bukan manusia. Boleh kata begitu. Sebab binatang itu buat siapa tangga tu kepada manusia. Itu satu caranya. Yang kedua, kita kena suka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Husnuzan billah. Ya ada dua. Su'uzan billah, suka buruk jahat terhadap Allah. Yang keduanya husnuzan billah, suka baik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Suka jahat macam sana lah. Apa tu hewan ribut kuat sangat. Allah, susah kami. Kemarin air pun tak ada. Apa buah tergelar habis rumah-rumah kami. Padi pun habis, nak ngetel lelah dah. Nak makan mana? Nak beli beras mahal kerana buah. Itu panggil su'uzan billah, suka jahat pada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu lagi suka jahatnya iaitu apa boleh tu hadut Allah orang kafir, orang jahat, orang zalim duk buat terhadap orang Islam ni. Apa boleh tak tolong?
Tolong supaya tolong apa ni nabi-nabi dulu tu. Nabi Nuh wari gapo? Wari bos tsunami. Mai tergelai habis pak dia pak jahat tu. Pak menetai Tuhan lawan nabi. Itu panggil sekai kita tak molek terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sepatu juga. Apa duk orang di Suria duk mati, rumah-rumah duk hancur, lebuh habis duk lari, pelari nak masuk negeri tak boleh. Sepatu juga. Di lain lagi di mana lagi? Di Yaman di mana gapo? Dan di huruf dia sendiri. Hak ni kita rasa lebih dekat dengan kita. Dan dia tu panggil jadi banyak kali, acak kali dah jadi. Sejak pada tahun 2555 kita baru kenal Rohingya situ. Dulu tak kenal kenal kata orang Burma. Orang Burma ada orang Seleh. Burma negeri susah juga. Macam India lebih kurang negeri kawasan tu yang susah belaka. India apa tengok India naik kereta api tak nampak kereta api, nampak orang duk khabar. Tak pala orang tak pabung di pintu natal. Lepas tu berlaku accident sekali mati ratus-ratus orang. Balik pelagur sebagainya. Ni mula duk. Kalau buat kita lah. Tak boleh duk lagu tu naik kereta api khabar orang tina lagu mana duk junjung lagi ni. Anak lagi lagu mana nak naik kereta api. Susah. Tengok susah. Ni susah susah segi ekonomi. Susah dari segi kehidupan. Ini susah pula kerana orang duk buru, duk menindas. Apa boleh Tuhan tak tolong? Tolak dia tergelar dalam laut. Mari sepada negeri Thailand pula tipu demo jual demo panggil Kamanut jual. Mu nak pergi Malaysia lagi. Bagi duit 50,000. Aku nak buat selamat siapa Malaysia. Masuk lautan bunuh lautan, kambuh buat kubur lautan. Tu hak berlaku tahun 2555. Lepas tu duk sikit ada umur ada semua. Ni pula mari pula 59 ni. Mari tayar gambar baru pula, filem baru pula, filem yang lebih teruk pada dulu. Nauzubillah min zalik. Itu panggil kita kena suka baik. Lagu mana suka baik? Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Ibrahim ayat 42. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maluz zalimun. Innama yuakhiruhum liyaumin tashqasu fihi al-absar. Ambil ayat ni mari ubah wiadi husnuzan. Wala tahsabannallaha, jangan kamu menyangka bahawa Allah itu ghafilan, lalai atau lupa. Amma ya'malu zalimun, daripada apa yang dilakukan oleh orang-orang zalim. Di mana sahaja, bila masa sahaja, kalau dia terlepas, tak ada kena apa-apa seksa bala yang ditimpa oleh Allah Subhanahu Wa Taala di atas dunia, jangan kamu suka kata Tuhan lak atau Tuhan lupa. Nak bagi ni akidah ni, pegangan ni, satu pegangan kita orang beriman ni. Jangan kamu menyangka jahat terhadap Allah, bahawa Allah itu lupa daripada apa yang dilakukan oleh orang-orang zalim terhadap orang Islam. Tapi kita ingatlah, jangan kata zalim duk nampak orang doktor, orang Rohingya, doktor kerajaan Suria, doktor orang-orang ahli sunnah wal jamaah di era ahli sunnah wal jamaah. Zalim dia banyak pasang, banyak jenis. Tu zalim pertama kita yang ada syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala, tu zalim yang besar sekali. Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Luqman dia ajar anak dia nasihat, wahai anakku, jangan kamu syirik pada Allah, sesungguhnya syirik itu zalim yang besar. Itu satu. Tu tak ada warna dia duk syirik. Tu semaya tapi duk syirik pada Allah. Duk semua di kubur, duk minta wali tu wali ni, hak mati dah suruh tolong dia, murah rezeki pada dia dan sebagainya ikut.
yang banyak timbul di kalangan masyarakat kita, masyarakat Islam, masyarakat tak Islam dan kecek dah. Kufur dengan syirik ni ya duit sah ya, tu ya. Hak tulah panggil. Tu. Kafir dah, ada syirik lagi banyak. Ni dia orang tahu Islam. Ramai lagi, masih banyak lagi. Syirik, tak bersih tauhid dia. Khurafat. Nah. Itu masuk zalimu juga. Bab zalimu ni luas, zalim ni. Zalim terhadap diri sendiri. Wah, maksiatnya, malas mayanya, curinya, zinanya, rodai kata orang sakut paung orang, curi sakut paung orang. Hak ni dengan Allah Subhanahu Wa Taala dia zalim diri dia. Zalim terhadap manusia banyak luas. Di segi ekonomi, segi keuangan, masuk tipu manusia, segi duit pitih, harta benda dia, di segi bunuh dia, katak roda dia. Tu. Tak kira sama ada adik-wadik, tak kira. Masuk ala zalim. Sebab zalim ni makna wad'u syai' fi ghairi mawdi'i. Meletak sesuatu perkara bukan pada tempatnya. Duduk sini saya galih lain. Zalimnya tu. Sebab tempatnya sini, kita situ. Tu. Kalau ada makna wad'u syai' fi mawdi'i, letak sesuatu kena pada tempatnya. Tu panggil adil tu. Tak ada payah. Kita nak kena zalim dan nak kena adil, tak ada payah. Tu. Sebab tu kena takut. Jangan kita buat zalim pada orang, buat nyanyi pada orang. Walau nyanyi dari segi menyakiti hati orang sekalipun. Tu. Dia berlaku banyak, dia berlaku dalam sosial media ni, dalam line, dalam gapo tu. Bawa kereta lagi. Sisi nak sign tak weh tu sign duk. Duk pergi orang pergi berah pergi mari. Tu zalim. Orang tak jam wis sign tu zalim tu. Tu. Sebab boleh dia gaduh. Dia gaduh kerja dia, ada janji mana ada orang mati, ada orang gapo. Tu. Mutu sepatu juga. Bawa denihan tolak gapo ni jinjak. Jack mutu balik orang tu zalim tu. Zalim laku tu. Na'udzubillah min zalik. Banyak berlaku kezaliman di dunia zaman sekarang lah ni. Di mana ada fitnah, di situlah ada zalim. Nak lagi tak boleh fitnah dengan zalim ni, panggil seolah kata lazim dengan malzum lah. Bila ada fitnah, ada zalim. Buat fitnah orang itu zalim pada orang lain. Itu kita kena skor baik. La tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun, innama yuakhiruhum liyaumin tasqasu fihi al-absar. Hanya Tuhan melewatkan sikit mereka itu. Yuakhiruhum, melambatkan seksa dia, azab dia, iqab dia untuk hari yang belalak mata-mata mereka itu. Nanti hak nu campur dengan hak dunia, hak Tuhan tak ada buat lagi, campur dengan hak nu jadi khafsah dia. Lepas tu kita rakyat apa ni masalah orang nak pergi serai Kaabah. Orang serai Kaabah zaman tahun gajah Nabi, tahun anak Nabi tu, orang Abrahah bawa satu angkatan tentera bergajah mari nak meruntuh Kaabah supaya orang jangan buat ibadat di Mekah, di Kaabah, buat ibadat di Yaman, di gereja dia cantik molek. Siapa tengah jalan Tuhan turun ke apa? Hatta burung ababil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Lepas tu tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Tahuk batu, burung tahuk batu kena tentera Abrahah bergajah, mereka hancur panggil. Daging-daging panggil luruh habis supaya dengan ulat makan daun kayu. Bermari zaman Qaramitah. Qaramitah ni panggil orang yang berpro Syiah. Batiniyah pro Syiah. Mai serai Mekah. Bunuh orang-orang haji hujak ni siapa ratus-ratus ribu.
dia buat dalam masjid lagi, di luar tengah jalan lagi. Lepas tu ambil Hajarul Aswad ni, ambil pecak pergi buat lari. Sampai masa 20 tahun buat lari. Susuk di Ahsak. Tu susuk. Lepas tu dia hantar kelai. Mari. 20 tahun. Orang buat haji ni tak ada Hajarul Aswad. Kerana diambil oleh puak Qaramitah, puak jahat Qaramitah. Tapi Tuhan tak ada buat gapo. Tu. Ada gapo. Mati puak dia mati tak ada. Turun bala atas mereka di dunia ni. Kita kena suka baiklah ke tu. Kerana oleh Tuhan duk lok teruk tu. Orang nak buat haji tak boleh, siapa Hajarul Aswad tak ada ni, nak pergi kucuk lagu mana. Tu. Semua tu yuakhiruhum liyaumin tashqasu fihi al-absar. Ni nak baiki akidah kita we tu. Kita mari juga semangat tak kena tu. Apa dia Tuhan ni? Duk lok apa? Nyanyolah dia, seksanya dia. Tu. Dari tu. Kena we bak Tuhan royak, hal lain Tuhan royak pula. Satu masa Jaisun, satu tentera pasukan tentera mari nak merutuh Kaabah. Bersapa di Baida, siapa di apa di padai pasir dekat dengan Mekah tu. Tuhan tergelar masuk dalam tanah bumi. Orang hak molek pun tergelar juga, orang jahat pun tergelar juga. Orang duk jual nego dalam angkat atas tentera tu pun tergelar juga. Ya ada orang duk jual ke apa. Itu yang kata Tuhan turun bala atas dunia. Ada juga atas turun bala atas dunia lagi. Tunggu dia. Itu satu. Yang keduanya, kita tak ada lain jalan, kita kena rasa kasih sia dia. Hak ni panggil tolong maknawi lah, tolong segi maknawi. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma tuhibbu li nafsi. Ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman seorang kamu yang sempurna sehingga dia kasih kepada saudara dia semacam mana dia kasih kepada diri dia. Kita suka gedak diri kita kena bakar? Tak suka. Suka gedak diri kita sakit? Tak suka. Suka gedak kita ni tak ada umur, duduk atas tanah, di atas seluk? Tak suka. Suka kedak diri kita ni ditikir oleh orang? Tak suka. Suka kedak isteri kita, anak perempuan kita dirogo oleh orang lain? Tak suka. Maka kita tak suka berlaku kepada mereka itu semacam mana kita tak suka berlaku pada diri kita. Tu. Kena lagu tu tanah perasaan hubbul akhi, hubbul akh, kasih pada saudara seiman lah, seiman dengan kita, seahli sunnah wal jamaah dengan kita. Wisupo tu. Dan juga tak mesti gitu juga. Kalau orang tak support kita tak apa. Orang Syiah, kita kasih kepada dia, orang Syiah kita kasih pada dia, kasih wisupo diri kita. Jangan jadi Syiah, jangan duduk pesongkan akidah. Mari kita kasih pada sahabat belaka, sahabat jasa banyak. Jangan duk pilih warga 4 orang tu saja. Wisupo dengan ahli sunnah wal jamaah sebab tu. Kafir apa kasih tak? Kasih. Sebab kita kasih pada Islam kita, saya pada Islam kita, saya pada iman kita. Tu. Orang saya pada iman, dia boleh tukar dengan dunia semuanya. Tu. Supaya ashabul ukhdud, cerita ashabul ukhdud ni, dia orang berbagi, orang igat tu tak bagi, di belakang dia paling kat ni. Tanya seorang-seorang, nak beriman dengan Allah ke, nak beragama Allah ke, atau nak beragama yang lain, nak tukar dak agama? Tanya seorang ni, tak saya tukar, nak beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Tolak dong jatuh lai pari api. Sore pas sore, sore pas sore, sore pas sore, habis buat dia. Akhirnya tinggal mak dengan anak, orang perempuan. Kalau ada juga perempuan, bukan orang lelaki saja, tapi hak ni cerita dia menunjuk sikit. Kerana anak kecil, anak dia ada pek lagi. Tu.
Tanya mu, orang tanya mu nak pilih mana, agama Tuhan Allah ke atau agama hak raja aku? Dia pun ragu-ragu, syok nak buat lagu mana. Tanya anak lagu mana, tengok anak, tanya anak-anak. Dia faham anak dia tak boleh kecek, tengok anak dia. Anak dia pergi kecek boleh, dia jawab kepada mak dia, mak jangan pilih agama lain, kita pilih iman mak, walaupun kita mati. Mak ni memang dia kasih pada anak dia, saya pada anak dia. Tak ada orang tak kasih pada anak. Ni seperti ayat supaya menatai pun dia kasih pada anak. Ya, seorang ibu dia nak tubik anak seorang pun susah dah, maka dia tidak bunuh anak dia. Ni saya pada anak. Bila mak dia kata gitu, dia pun aku nak pilih agama Allah Subhanahu Wa Taala. Orang tolak dia, jatuh dalam api, habis. Itu panggil kita ashabul ukhdud. Kita ni supaya lakulah ni dah, supaya tu dah. Wa ma naqamu minhum tu. Nah, tapi Tuhan raya. Hani hak masuk hak kita naskah baik. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat lahum azabu jahannam wa lahum azabul harib. Sesungguhnya orang yang buat fitnah kepada orang yang beriman dan lelaki dan perempuan. Ini cerita ni dah, ada orang lelaki ada perempuan. Lahum azabu jahannam. Bagi mereka itu azab yang jahannam. Lepas tu tak cukup dengan tu lagi. Walahum azabul hariq. Dan bagi mereka itu seksa yang membakarkan mereka. Munasabah dia bakar orang, maka Tuhan bakar dia pula. Ni kita kena husnuzan ni, betul ni. Tuhan bakar kayak gini. Sebab Tuhan janji dah. Tuhan tak bohong sama sekali. Tuhan tak ada. Tu. Lepas tu orang hak mati dalam api, dalam pari api, atau mati pasal mana dibuat seksa nyanya ditindas oleh manusia. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihat lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Zalikal fawzul kabir. Orang yang beriman, beramal soleh, semaya, puasa dan sebagainya, hijab dan sebagainya, maka untuk mereka adalah kebun-kebun dalam syurga yang berlari di bawahnya sungai-sungai. Zalikal fawzul kabir. Yang demikian itu adalah kemenangan yang besar. Sini kita kena faham sikit sini. Zalikal fawzul azim, fawzul kabir ni. Jangan kita tengok zahir kemenangan. Kita kena tengok dala-dala, luk-luk kena tengok. Sebab kalau kita tengok dia zahir, halah dia mati habis dalam pagi. Hak ni kena bakar di horin dia, kena bakar, kena hambak, kena lari. Hak duk pula dah duk dengan cara teruk-teruk, cemas, habis-habis cemas. Mana menanya? Di mana kemenangan? Saya nak you turun naik syurga. Syurga tu cecana. Hak dia neraka. Dia cecana atas dunia tapi dia tadi akhirat. Halah di akhirat. Pian nak tolong. Walahum yunsarun. Tidak ada bagi mereka itu orang-orang yang nak menolong mereka, tak ada. Ada pun orang ni Tuhan tolong, masya-Allah. Ini kena yakin, kena tanya ni sifat ni. Hak ni duk gonjal kita pasal duk gonjal. Oh halah dah tu, tengok nyanyi ke dia, tengok nak bakam ni ke mana. Tak gitu. Tapi dia menang. Dia. Kemenangannya Tuhan bui, tak serupa dengan kemenangan hak dia akid sendiri, dan tak serupa dengan kemenangan hak manusia letak wik dia. Hak ni Tuhan yang akan memberi kemenangan kepada mereka itu. Itu yang kedua dah, kena tanya kasih saya pada dia supaya dengan kita kasih pada diri kita. Tengok dia wasa belah, wasa menangis, supaya kita menangis kepada adik-adik kita dan diri kita sendiri. Yang tiganya, kita tolong di segi maknawi dan maddi. Maknawi ni ada lagi doa. Doa kepada dia. Doa, tiap-tiap orang kena berdoa. Ada mengepek sama kata kerana orang Islam tak mana berdoa. Ada hanya ad-doa wal ibadah. Doa tu ibadat.
Nah, tu. A'jazun nas, selemah-lemah manusia dia tak pandai berdoa. Lemah dia. Tu. Kalau lemah, makna lemah tak erat tu tak apa. Kadang-kadang lemah ni dia panggil bodoh. Makna bodoh ada juga dalam istilah hadis Nabi. Nabi kata al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ajizu man ittaba hawahu. Ajiz ni bukan orang lemah, orang bodoh dia turut hawa nafsu dia. Tu kalimah ajizu dalam bahasa Arab dia pakai juga makna bodoh. Baik tu kita jangan, walau makna lemah pun jangan kita jadi orang lemah. Kita tak sekata buat kita bodoh, orang Islam jangan bodoh sama sekali. Dan kita tidak kata bodoh kerana dia ada email orang cerdik. Tapi jangan kita biarkan kecedikan kita hingga kita tak pandai berdoa. Kena pandai berdoa insya-Allah taala. Bahasa apa ikut. Tu. Itu kena berdoa pada dia. Dan hak lagi hak sangat berhajat, kita kena buat tafahum, fahami kepada tok-tok imam masjid, iaitu doa kunut nazilah panggil. Ni. Kunut nazilah ni satu sunnah, satu masyru', satu rancangan yang digalakkan oleh Islam kita. Bila timbul nazilah, doa kunut ni maknanya doa asalnya. Wal qanitina wal qanitat, orang taat lelaki dan orang taat orang perempuan, itu mana asal kunut. Qanitah, orang yang panggil serah diri kepada Allah dengan taat dan ibadat yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh itu panggil orang kunut. Makna kunut, doa kunut subuh. Orang kunut subuh tu. Tu. Jadi asal dia kunut subuh, kunut nazilah ni, iaitu berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada satu kabilah dia minta pada Nabi suruh hantar orang pergi dakwah dengan Quran, pergi ngajar Quran dan ngajar lain-lain hukum agama. Dia panggil qurra. Quran itu bukan koda kata pandai baca Quran saja. Ngajar ime, akidah, ngajar fiqh, wirti cara pelaksanaan dalam hidup dia tu. Nabi pun hantar lagi. Hantar lagi, tiba-tiba ada puak pelampau, puak pengganas bunuh orang hak Nabi hantar lagi tu. Tu. Lalu Nabi dia baca kunut nazilah dalam semaya dia. Tu. Baca sebulan habis nazilah barulah dia tinggal. Banyak-banyak puak hak dok pergi bunuh. Puak ni Nabi baca, Nabi doa atas dia. Tuhan tu bala atas dia. Supaya dia tu panggil wuti daripada perbuatan ganah. Yang keduanya Nabi berdoa juga. Nabi duduk Madinah, tapi Nabi berdoa kepada orang-orang sahabat-sahabat dia yang tak boleh nak mari hijrah, disekat oleh orang musyrikun kafir di Mekah. Di antaranya Al-Walid bin Walid Iyash. Tu Nabi sebut nama sore. Tu orang Islam dan juga kabilah-kabilah puak-puak hak bunuh hak Qurra Nabi atas pun Nabi sebut juga dalam doa kunut dia. Tu. Betul bila ada nazilah macam ni, sepatutnya mana-mana masjid boleh email lah. Ada setengah kata kena minta izin daripada hakim pemerintah dulu, zaman dululah. Orang ada pemerintah. Kalau email ni pak kita email pemerintah dah lah. Pemerintah masjid